5. Rumah Agnes Keith. Rumah agam 2 tingkat yang dibina berasaskan kayu ini terletak di Jalan Istana Sandakan, Sabah. Rumah ini pernah menjadi kediaman Agnes Newton Keith, iaitu seorang penulis buku wanita tersohor dari Amerika Syarikat bersama suaminya bernama Harry Keith dan anak George Keith. Agnes Newton Keith adalah graduan University of California tahun 1924 dan merupakan seorang wartawan. Sejak remaja lagi, Agnes cenderung dalam bidang penulisan terutamanya tentang cerita fiksyen. Pada tahun 1934, Agnes mengahwini Harry Keith, iaitu seorang pegawai British yang bertugas sebagai pegawai konservasi hutan di Sandakan. Mereka kemudian mendiami rumah agam ini yang berada di atas bukit. Di rumah inilah Agnes menghasilkan beberapa buah buku, antaranya Land Below the Wind. Dan Agnes menjadi inspirasi kepada gelaran negeri Sabah, iaitu Bumi di Bawah Bayu, yang masih digunakan sehingga kini. Rumah ini adalah rumah idaman Agnes dan dia sangat bahagia sepanjang mendiaminya. Namun Agnes ada meninggalkan catatan seram di banglo ini sebagai perkongsian bersama. Menurutnya yang tidak mempercayai hantu, setiap hari saya melihat seorang wanita tinggi lampai mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya, mengambil bayi dan kemudian turun ke jalan berseorangan sebelum berdiri di hujung jalan dan menoleh ke belakang. Kejadian misteri itu turut dirasai oleh penghuni selepas Agnes, iaitu Rosemary dan suaminya. Menurutnya, mereka mendengar pintu terbuka dan tertutup di awal pagi, mendengar derapan tapak kaki berjalan menuju ke biliknya, dan apabila membuka mata, dia ternampak lembaga seorang wanita berdiri di hujung katil. Penampakan wanita yang sedang berdiri di tangga sering diceritakan oleh 26 individu lain selepas Agnes. Itulah antara kisah-kisah seram yang telah diceritakan oleh penghuni di rumah tersebut. Kini rumah agam Agnes Keith boleh dilawati bagi melihat sejarah tinggalan zaman sebelum merdeka dahulu, terletak di Sandakan, Sabah. Nombor 4. Banglo Hartawan Teh, Kuala Lumpur. Terdapat pengalaman seorang lelaki warga negara Indonesia yang sudah 23 tahun bekerja sebagai buruh binaan telah berhadapan dengan pelbagai situasi seram di banglo ini. Dia yang berusia 43 tahun tidak dapat melupakan pengalaman seram ketika terlibat dengan kerja-kerja pembersihan dan ubah suai terletak di Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Dari luar, ketiga-tiga banglo yang pernah menjadi pejabat sebuah syarikat pengeluar serbuk minuman teh itu kelihatan sangat usang dan dipenuhi dengan semak samun. Banglo itu merupakan banglo pusaka turun-menurun milik keluarga hartawan teh yang siap dibina pada 1931. Ketika dia dan 2 lagi pekerja mula membersihkan banglo tersebut, seorang daripada pekerja perempuan, iaitu Yuni, tiba-tiba dirasuk. Setelah itu, rakannya bernama Kastolan pula menjadi mangsa makhluk halus apabila dia jatuh dari ketinggian 3 meter sewaktu sedang membuka atap zinc di rumah. Seperti ada sesuatu yang menolaknya sehingga jatuh. Selain itu, Kastolan juga pernah mandi di tandas banglo itu sewaktu masa hampir maghrib. Ketika sedang mandi, dia terlihat terlibat seperti seorang wanita berambut panjang berdiri kaku di depan pintu tandas tersebut. Wanita yang berdiri di depannya berpaling memandang tepat ke mata Kastolan sambil senyum menyeringai. Kemudian Kastolan kaku dan wajahnya terus pucat ketika itu. Itulah antara kisah seram di Banglo Hartawan Teh, Kuala Lumpur yang diceritakan di artikel M-Star. Nombor 3. Banglo Ubat Gigi Zaitun. Zaitun sinaran wajah, haruman secambak bunga yang mekar, sungguh menegangkan dan mempersonakan. Sabun Zaitun Anda boleh gunakan tanpa was-was.
Jika anda berkunjung ke Port Dickson, pasti akan mengenali tempat yang dipanggil Villa Zaitun yang kini merupakan sebuah banglo besar di tepi pantai yang ditinggalkan dan pernah dimiliki oleh Allahyarham Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusof Teh. Beliau merupakan seorang doktor perubatan homeopati dan juga pemilik Zaitun Industry, namun telah meninggal dunia pada tahun 2003. Beliau terkenal sebagai hartawan dan dermawan yang memiliki sifat terpuji dan berakhlak mulia. Zaitun Industry adalah pengeluar produk kosmetik dan penjagaan kesihatan yang terkenal sekitar 80-an sehingga 90-an dahulu. Kejatuhan syarikat Zaitun adalah akibat dari pentadbiran korporat yang sangat lemah dan masalah kewangan yang dihadapi, maka Villa Zaitun terpaksa dilepaskan. Villa Zaitun merupakan banglo dengan pintu gerbang yang unik dan akan menarik perhatian sesiapa sahaja yang melaluinya. Villa ini bercorak Neo-Renaissance yang popular dengan bangunan atau rumah zaman kolonial British lewat abad ke-19 dan memasuki abad ke-20. Nombor 2. Banglo Kelantan. Rumah banglo setingkat ini terletak di Ketereh, Kota Baru, Kelantan dan pernah didiami oleh 5 orang ahli keluarga yang hidup bahagia di sini. Dikatakan ketua keluarga rumah ini mempunyai beberapa jenis perniagaan dan sering disenangi oleh jiran dan orang kampung. Antara perniagaan dijalankan adalah hardware, penjualan pasir sungai dan sewa jentera berat seperti lori dan jengkauut. Perniagaan mereka sangat maju dalam 2 hingga 3 tahun dan mereka sering menolong orang kampung dan bersedekah. Rezeki keluarga ini terus bertambah sehingga mampu membeli BMW dan Porsche Cayenne seperti di dalam gambar itu. Kemudian difahamkan perniagaan mereka dicampur oleh orang ketiga dan sejak itu perniagaannya mula merundum dan lori-lori perniagaannya juga tersadai. Keluarga ini dikatakan telah berpindah tanpa memberitahu orang kampung dan peristiwa ini kekal misteri kerana mereka hanya membawa diri dan pakaian sahaja dan dikatakan masih terdapat perabot-perabot mewah yang ditinggalkan di dalam rumah. Nombor 1. Banglo Jepun di Muar. Banglo Muar 1934 ini terletak di Batu 6 Jalan Muar ke Yongping, arah dari Parit Sulong sebelum Pekan Bakri. Banglo bersejarah ini dibina oleh British, namun sayang sekali kerana tidak dibaik pulih untuk tatapan generasi akan datang. Banglo ini pernah dijadikan pejabat pentadbiran Jepun semasa Perang Dunia Kedua dan terdapat kisah bahawa banyak penampakan makhluk seram dan suara-suara misteri pernah berlaku di sini. Ada yang mengatakan ianya adalah roh orang tawanan yang telah dipancung dan mayatnya dibuang ke dalam tasik berhampiran kawasan tersebut suatu masa dahulu. Menurut YouTuber Faizal Rozi yang membuat eksplorasi malam di kawasan banglo ini, dia turut merasakan aura seram seperti ada yang memerhati. Di banglo ini juga turut terakam seperti tangan dengan jari berkuku panjang. Dan terdapat bau yang sangat busuk ketika berada di dalam banglo itu. Terdapat juga penampakan lembaga di atas bumbung sedang berdiri dan perlahan-lahan terbang ke arah kebun kelapa sawit. Anda melihat di sini di atas bumbung kelihatan seseorang tengah berdiri dan dia terbang secara perlahan ke arah kelapa sawit. Dan pada masa ini saya tidak nampak, hanya terakam di dalam kamera IR.